Hello semua, selamat sejahtera. Okey, hari ni topik saya adalah potu. Apa itu potu? Inilah potu. Kalau kawan-kawan perasan, ramai perempuan India pakai potu. Tapi mesti tertanya kan, apa fungsi potu ni dan kenapa kaum India saja yang memakainya? Okey, jadi saya akan bincangkan dan explain. Saya akan terangkan kenapa kaum India memakai potu, untuk apa dan sebagainya dalam video ni, ya. Jadi dari zaman sekolah lagi, ramai kawan-kawan Melayu saya tanya, apa ni? Apa you pakai? Kenapa you pakai penanda tu? Dan juga pernah kena ejek kerana memakai potu ni. Jadi sekarang memang saya jarang pakai potu. Memang jarang sangat. Kalau saya pakai potu, saya mungkin saya pakai ke mana-mana perkahwinan, ataupun bila saya pergi kuil, saya pakai potu lah. Tapi kalau sekadar keluar saja-saja macam ni, saya tak pakai potu. Okey, potu ni selalunya dipakai di sini, di atas dahi, di tengah sini, di antara kedua-dua alis mata ni. Okey, selalunya kita pakai potu di sini. Okey, potu yang paling banyak diguna adalah potu warna hitam dan merah. Okey, merah ni untuk orang yang dah berkahwin. Manakala hitam ni adalah untuk yang belum kahwin. Okey, jadi ataupun janda atau balu yang tiada suami boleh juga memakai warna hitam, potu warna hitam. Okey, potu ni ada banyak lagi panggilan, nama. Okey, setiap bahasa ada panggilannya tersendiri. Okey, ini dipanggil sebagai potu dalam bahasa Tamil. Dalam bahasa lain, ia juga ada nama lain. Dan dalam bahasa Sanskrit, ia dipanggil sebagai bindu. Bindu bermaksudnya noktah ataupun titik ataupun zarah dalam bahasa Sanskrit. Jadi sebab titik kan, so ia diberi nama bindu. Dalam bahasa lain, ia juga dipanggil sebagai netri, kumkum, tip, tikli, tilagam dan tilak. Dalam bahasa Hindi pula, bindi. Ia dipanggil sebagai bindi. Okey, so di Malaysia, kebanyakan India adalah yang bercakap bahasa Tamil. So mereka pronounce this as potu. Okey, P-O-T-T-U. Okey, titik ni merupakan pembukaan mata ketiga, ataupun dalam Islam dikatakan sebagai mata batin ataupun hijab mata, di mana ia juga dikenali sebagai cakra ajna dalam bahasa yoga. Okey, so semasa kita buat yoga, the concentration kan, konsentrasi kita semua tertumpu di sini. Jadi untuk kekalkan konsentrasi kita, kita tutup tempat ini dengan potu. Jadi supaya kita tidak hilang konsentrasi dan power kita melalui melalui mata ketiga kita. Jadi kita tutup dengan menggunakan potu ini. Itu adalah satu kepercayaan orang India ataupun Hinduism, di mana dalam yoga, bahasa yoga, kita harus tutup mata ketiga kita dengan potu untuk elakkan aura negatif memasuki minda kita, dan supaya kita lebih fokus pada apa yang kita buat pada masa itu. Jadi itulah salah satu reason kenapa India memakai potu ni. Dan di zaman dulu ya, lelaki pun memakai potu juga.
Lelaki pun memakai, tapi bukan jenis begini, tapi jenis serbuk putih, vibhuti, ataupun serbuk cendana, serbuk kayu cendana, sandanam, yang berwarna kuning ataupun merah. Secara saintifik, tempat ini adalah tempat terletaknya pineal gland ataupun kelenjar pineal. So, zaman dahulu, potu ni dibuat daripada kayu cendana kuning, kayu cendana merah, kunyit kuning, kunyit merah, air limau, kayu yang mempunyai sifat herba yang tinggi. Selain itu, dibuat daripada pelbagai jenis bunga dan saffron untuk mendapatkan warna merah, dan ia mempunyai sifat penyejukkan. Pineal gland ini adalah saraf yang penting untuk human body kita. So bila kita letak serbuk tu di sini, ia akan dapat menyejukkan badan kita. Jadi semua ini mempunyai sifat penyejukkan, dan zaman sekarang potu stiker macam ni, potu stiker ataupun potu yang diperbuat daripada kaca dan gam, memang tidak mempunyai apa-apa pun faedah. Jadi memang tak ada faedah kalau saya pakai potu ni. Memang tak ada faedah. Ia lebih kepada aksesori ataupun how to say, like it's just like untuk kecantikan aksesori sahaja. Ia adalah sekadar hiasan sahaja. Selain daripada dapat menyejukkan badan kita, dapat menurunkan suhu kita, ia juga dapat menstabilkan tekanan darah dan juga mengelakkan kita daripada takungan air di sini, di area sini, di mana takungan air berlebihan di area ini akan menyebabkan sinus dan selsema ataupun pneumonia. Jadi dengan memakai vibhuti zaman dahulu, ia dapat mengurangkan efek ataupun memang mujarab lah. Memang mujarab sebab selama ni memang orang-orang dahulu yang memakai vibhuti ni memang tak ada masalah sinus, tak ada, jarang sakit, jarang jarang ada sinus, jarang ada pneumonia dan sebagainya. Jadi ia dapat membantu mengurangkan takungan air di sini, di area sini, dan juga dapat menyejukkan badan. Sama macam setiap agama yang lain, kita bangun pagi, kita sembahyang. So bila kita tinggalkan ruang sembahyang, kita keluar daripada bilik, sebelum keluar daripada bilik sembahyang, apa yang setiap kaum India akan buat adalah untuk letak satu line di sini dengan serbuk putih. Serbuk putih itu adalah vibhuti. Di mana vibhuti juga diberi di kuil. Kalau anda nampak, kalau anda perasan, kalau India pergi ke kuil, anda mungkin ada terserempak dengan India yang pakai vibhuti di dahi. So itu adalah untuk menunjukkan kita kaum India telah melaksanakan tanggungjawab kita pada pagi itu dengan menunaikan solat ataupun sembahyang. Itu adalah salah satu how to say, like cara untuk tahu orang tu dah sembahyang ke belum. Satu lagi, mungkin kita lupa. Jadi bila kita tengok India lain memakai vibhuti, kita akan teringat juga untuk sembahyang. So itu adalah one of the reason kenapa kita pakai this vibhuti.
Okey, adalah untuk ingatkan diri sendiri dan juga Hindu lain untuk sembahyang dan tidak lupa terhadap tanggungjawab kita sebagai seorang Hindu untuk menunaikan solat. Satu lagi adalah untuk mengingatkan bahawa semua perkara yang kita lakukan ini perlukan dedikasi dan untuk mencapai matlamat tersendiri. Di mana bila kita nampak orang lain letak sindur atau vibhuti di dahi, kita pun akan terasa untuk terasa semangat untuk sembahyang juga. Mungkin kita akan rasa, atau kita terlupa, kadang-kadang kita terlupa, kita tengok orang lain pakai vibhuti, kita teringat. So that was one of the reason kenapa mereka memakai vibhuti inilah. This is one of the reason given by orang dulu-dulu. Okay, selain daripada tu, yang macam saya cakap tadi, ia juga adalah indikasi untuk orang zaman dahulu untuk menunjukkan bahawa seseorang perempuan itu telah berkahwin atau tidak. Jadi kalau perempuan tu dah berkahwin, dia akan memakai potu warna merah. Manakala perempuan yang belum berkahwin ataupun balu dan janda akan memakai warna hitam. Dan setengah golongan berdasarkan kasta dan berdasarkan Tuhan yang mereka menyembah, mereka juga mempunyai simbol yang mereka memakai berdasarkan Tuhan yang mereka menyembah lah. Jadi simbol tu berbeza, tapi yang very common yang selalu kita tengok adalah bulat, circle, satu dot, titik. Itu sahaja. Itu very common dan sampai sekarang pun ada yang masih pakai lagi. Okay, saya tak pakai sebab saya how to say, it's like phobia. Saya tak pakai sebab saya mempunyai fobia, trauma, sebab saya pernah jadi mangsa bully, mangsa ejekan semasa saya di sekolah dulu. Saya belajar di sekolah Melayu dan di mana majoriti pelajar di sana adalah Melayu. Jadi kawan-kawan saya pun Melayu. Jadi saya rasa segan. First is saya rasa segan sebab saya seorang je India, ataupun saya dan kawan saya mungkin 1-2 orang lah yang India. Tapi bila saya nak pakai tu saya rasa segan. Kawan saya pun setahu saya dia tak pakai juga. Selain daripada itu, saya diejek. Saya pernah diejek kerana memakai potu. Jadi saya stop lah. Saya stop pakai. Lagipun pakai potu stiker tu memang tak ada faedah. Jadi saya pun tak pakailah. Saya rasa lebih selesa begini. Tapi tak salah juga. Kalau nak pakai boleh pakai, tak pakai pun tak apa. Macam sama juga macam setengah orang ada yang pakai tudung, ada yang tak pakai tudung. Itu ikut suka hati mereka lah kan. Jadi sama juga, macam tu juga pada pandangan saya lah. Tapi jika hendak pakai, lebih baik pakai yang traditional punya, yang jenis serbuk, daripada memakai stiker lah. Sebab stiker ni memang tiada faedah. Stiker ni sebenarnya dibuat sebab orang zaman dahulu memanglah tak ada buat stiker-stiker kan. Tapi zaman sekarang semua nak cepat, semua nak buat cepat, nak easy kan. Jadi ambil tepek je terus jadi. Kalau dulu memang ada cecair dan ada jenis serbuk. Kalau cecair dia ada macam jarum kat dalam. It's not jarum lah, like macam lidi. Dia akan lukis bulatan. Mak saya masih guna yang macam tu, yang cecair warna merah. Dan saya kadang-kadang je saya guna. Itu pun sekadar hiasan saja. Semasa saya pergi ke perkahwinan ke apa ke, saya pakailah yang cantik-cantik, yang ada batu, yang ada yang macam ni. Kalau macam ni ada batu, so I pakai macam ni lah.
Okay, ini adalah vibudi, serbuk putih tu. Okay, dan ini pula adalah potu yang ada batu yang dipakai untuk sekadar hiasan. Okay, pernah tak korang perasan baby-baby India selalunya ada tanda hitam di bahagian pipi, di bahagian dahi, di tepi dahi, di sini. Pernah tak? Okay, itu adalah salah satu cara ibu-ibu India, ibu-ibu Hindu yang meletakkan tanda-tanda seperti itu untuk melindung baby mereka daripada dikacau benda halus lah kononnya. So kononnya kalau baby tu comel sangat, cantik sangat, nanti takut benda halus kacau. Jadi untuk elakkan daripada benda halus atau roh jahat kacau, ia adalah sebagai satu cara perlindungan lah bagi orang India. Dan ia juga adalah untuk mengalihkan pandangan daripada yang indah ke titik hitam ni, untuk mengalihkan pandangan benda kotor, benda halus macam ni, supaya baby tu tak terkacau. Satu lagi adalah sebab orang cemburu. Bila orang cemburu, kita takutlah anak kita sakit ke apa ke kan. Jadi takut, iri hati pada baby kita. Jadi apa yang mak-mak Hindu akan buat adalah dia buat satu titik yang besar kat sini, area sini, kat ni, bahagian sini ataupun kat sini, bagi nampak baby tu comot. Walaupun baby tu comel, tapi dia buat macam tu supaya tak kena panahan mata ataupun tak kena bad vibes lah daripada orang. Sebab nanti bila sesiapa yang lihat bayi tersebut, dia akan teralih lah, dia punya pandangan dia teralih terhadap kecomotan dan tanda tu lah. Jadi dia takkan fokus sangat pada bayi tu, sebab what they would see is baby tu macam tak comel, mungkin nampak kotor atau comot. Jadi orang pun macam tak rasa nak rasa iri hatilah terhadap baby tu. Sebab zaman sekarang, not only zaman sekarang, benda ni start daripada zaman dahulu. Dari zaman dahulu lagi memang ada yang cemburu dan iri hati terhadap apa-apa saja. Jadi kita buat macam tu. I mean, Indians do that untuk elakkan panahan mata dan untuk alihkan mata benda kotor lah. So that's the reason we do that. Selain daripada itu, saya rasa saya dah terangkan kenapa kita pakai ni dari segi rohani, dari segi kesihatan, dan juga ia adalah salah satu perkara yang sangat penting dalam yoga, ya, sebab itu ada potu ni ada link ke mata ketiga ataupun hijab mata ataupun mata batin, ya. So itu saja daripada saya hari ni. Jadi saya harap saya dah clear, saya dah terangkan kenapa India memakai potu. Jadi ini adalah tradisi lama yang diikuti dan sekarang saya rasa dah berkurang. Sebab lagipun memang pakai potu stiker ni tak ada faedah. Cuma yang ni, yes, it's bagus. Sebab ia adalah serbuk daripada herba-herba dan kayu-kayu yang berherba yang dibakar, dijadikan abu. Abu tu yang kita pakai untuk vibudi. Okay, so terima kasih, thank you for watching.